Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan sambung unit 5 iaitu tumbuhan. Okey, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kita imbas kembali apa yang kita dah belajar 2 minggu lepas. Okey, cara pembiakan tumbuhan ada 6. Yang pertama ialah daun. Okey, contohnya pokok setawar, pokok begonia dan macam-macam lah. Okey, yang seterusnya cara pembiakan melalui anak pokok. Okey, tengok gambar tu contohnya pokok nenas dan pokok pisang. Okey, seterusnya pembiakan melalui biji benih. Ni yang kita buat eksperimen hari tu lah, yang kita gunakan cili. Okey, contohnya yang lain adalah seperti rambutan. Okey, seterusnya melalui pembiakan batang bawah tanah. Okey, contohnya kat sini pokok bawang, pokok halia dan pokok kunyit. Okey, pembiakan seterusnya ialah melalui keratan batang. Contohnya pokok bunga raya. Dan cara pembiakan terakhir yang kita dah belajar sebelum ni ialah melalui pembiakan secara spora. Contohnya paku pakis dan lumut. Okey, ni adalah cara pembiakan semula jadi. Maksudnya tumbuhan ni kita tak perlu buat apa-apa. Diorang akan membiak melalui cara-cara ni. Okey, jadi hari ni kita akan belajar tentang teknologi pembiakan tumbuhan. Okey, kenapa kita perlukan teknologi untuk membiakkan tumbuhan? Okey, kita sedia maklum saban tahun bilangan manusia bertambah. Jadi kita perlu menghasilkan sesuatu inovasi untuk memperbanyakkan lagi tumbuhan kita. Okey, jadi sebab itulah saintis menemui dua cara untuk meningkatkan kuantiti pengeluaran tumbuh-tumbuhan. Cara yang pertama ialah melalui kultur tisu dan cara yang kedua melalui kaedah Tut. Okey, dia sebenarnya banyak lagi cara tapi kita akan belajar dua ni je dulu. Okey. Okey, yang pertama melalui kultur tisu. Okey, apa itu kultur tisu? Kultur tisu boleh menghasilkan pokok yang baru daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Okey, maksudnya kat sini contohnya kita ambil biji benih. Okey, kita perlukan biji benih tu kan untuk menghasilkan anak pokok yang baru tu kalau jenis biji benih. Kalau contoh keratan batang, perlukan keratan batang tu. Okey, kalau kultur tisu ni kita perlukan ambil tisu. Okey, kita tahu dalam badan manusia ada tisu semua tu kan. Sama juga dalam tumbuhan dia ada tisu dia juga. Okey, jadi macam mana kita nak buat dia? Okey, kita akan belajar nanti. Okey, dah masukkan dalam nutrien. Nutrien tu apa? Okey, tengok dalam gambar ni, nampak tak yang kat bawah tu air dia macam warna keruh yang tak jernih tu. Itulah nutrien dia untuk menggalakkan pembiakan melalui kultur tisu. Okey, kaedah dia macam ni. Okey, tengok contoh dia. Sampel tisu ni dia ambil daripada tumbuhan induk. Dia boleh ambil daripada daun, daripada batang. Okey, lepas tu sampel tisu tu dicari-cari kecil-kecil, lepas tu diletakkan dalam medium nutrien. Selepas itu sampel tu akan berkembang menjadi anak pokok. Okey, bayangkan daripada daun tu kita dapat menghasilkan 3 anak pokok daripada sehelai daun tu. Jadi apabila anak pokok tu dah berkembang, kita boleh letakkan dia dalam pasu. Jadi dia memperbanyakkan lagi lah pertumbuhan tumbuhan tu. Okay, kita tengok video ni dulu untuk lebih faham macam mana kaedah kultur tisu dihasilkan. Okey. Okey, nampak? Okey, cikgu akan ulang sekali lagi. Awak boleh nampak dia ambil daun, dia potong sikit saja dan dia masukkan ke dalam nutrien dan ditutup dan dia biarkan sehingga akar tumbuh dan menjadi pokok yang baharu. Ni baru dapat satu balang. Kalau awak ambil lagi bahagian kecil tu, awak letak balang lain, dapat 2 pokok. Letak lagi dalam balang lain, dapat sampai beratus-ratus pokok daripada satu sahaja pokok induk. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi. Jadi pokok apa yang boleh menggunakan kaedah kultur tisu ni? Okey, dia tak semua. Dia sebahagian saja yang dapat guna kultur tisu ni. Antara contohnya ialah pokok getah, pokok nanas, pokok orkid,
pokok pisang, pokok padi dan pokok kelapa sawit. Okey, seterusnya kita pergi ke teknologi pembiakan tumbuhan yang kedua, iaitu melalui kaedah tut. Okey, tut ni apa? Tut ni dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Okey, ingat point tut ni dua. Satu, pokok buah. Okey, pokok buah-buahan. Dan satu lagi, melalui proses biji benih. Jadi, dia menggantikan proses menanam pokok buah yang menggunakan kaedah biji benih saja. Okey, ni adalah contoh kaedah tut yang kita akan gunakan. Okey, jom kita tengok macam mana. Okey, mula-mula dia potong dan buang kulit kayu. Okey, kat batang kayu tu ada kulit dia tu, kita kikis buang kulit dia tu, tapi jangan sampai habis. Kita kikis bahagian luar kulit tu je. Lepas tu kita balut batang tu dengan medium tanaman. Ni kita letak nutrien lah kepada batang tu. Lepas tu kita balutkan dengan pembalut plastik. Okey, macam ni. Lepas tu dia akan tumbuh akar dekat batang tu. Bila dah tumbuh akar tu, kita buang, kita masukkan dalam tanah ataupun dalam pasu dan dapat menghasilkan tanaman yang baru. Okey, tengok video ini untuk lebih faham tentang kaedah pembiakan tut. Okey, mula dia buka kulit bahagian luar. Lepas tu dia pun letak tanah. Lepas tu dia letak plastik. Okey, ini dia letak tali tau. Dia letak tali dekat atas tu. Sebab apa? Sebab dia nak sentiasa bagi air dekat kawasan yang kita letak tanah tadi. Tengok dia letak air. Jadi air tu dia akan turun melalui tali tu dan bahagian yang kita letak tanah tu akan sentiasa lembap. Bila lembap, akar akan keluar daripada batang tu. Nama dia adventitious root. Okey, bila dah ada akar, kita akan potong bahagian yang kita letak tanah tu. Lepas tu kita letak dalam tanah dan akan tumbuh pokok yang baru. Okey, tadi cikgu dah cakap kaedah pembiakan secara tut ni untuk pokok yang berbuah. Okey, contohnya ialah pokok nangka, pokok mangga, pokok rambutan, pokok dokong, pokok durian dan pokok ciku. Okey, sila siapkan latihan di buku aktiviti muka surat 49. Itu saja pelajaran untuk hari ini. Terima kasih semua.